Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Tema kita masih lagi tema yang ketiga, keselamatan, unit yang ke-8. Awasi langkahmu. Tajuk yang ingin kita kongsikan pada hari ini iaitu waspada arus karau. Dalam standard pembelajaran 5.1.4 huruf Romans 3. Dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.4 dalam kurungan Romans 3, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata bantu. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan dan membina 3 ayat berdasarkan bahan grafik menggunakan kata bantu dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat menyatakan dan membina 3 ayat berdasarkan bahan grafik menggunakan kata bantu dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran tata bahasa kata bantu. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 62 dengan tajuk kita waspada arus karau. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan dialog yang terdapat dalam buku teks kamu. Kamu boleh baca dialog tersebut ataupun kamu dengar pembacaan dialog ini daripada cikgu. Sambil kamu dengar, kamu perlu memahami cerita yang terdapat dalam dialog ini. Kerana selepas ini kita perlu membina ataupun menyambung dialog ini menggunakan kata bantu dan frasa-frasa yang diberikan. Okey, jelas? Sudah bersedia? Sudah bersedia, mari kita teruskan. Waspada arus karau. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersiar-siar di tepi pantai. Ya, ini kalau kita lihat dalam slide ini terdapat dialog antara Afifi dan ayah. Afifi, wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi manda. Ayah, jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Afifi, apakah arus karau, ayah? Ayah, arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas. Okay, jika kamu lihat, dialog antara Afifi dan ayah ini berceritakan tentang arus karau. Ya, arus ini merupakan arus yang boleh menarik seseorang dari pantai secara tiba-tiba. Ini tidak kiralah kepada mereka yang pandai berenang sekalipun, sekiranya arus karau ini berlaku, mereka juga boleh menjadi mangsa lemas. Jadi kita mesti berhati-hati ketika berada di kawasan pantai. Kamu nak mandi di kawasan pantai, boleh. Cuma perlukan pengawasan daripada orang dewasa. Maklumkan kepada ibu bapa kamu jika kamu ingin mandi manda dan pastikan kamu jangan pergi ke kawasan yang dalam. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Mari kita baca dialog ini semula. Azrul, baru-baru ini saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Afifi, kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ayah, ya Afifi, Azrul, kamu bukan saja perlu tahu berenang, kamu juga tempat kosong.
Ya, jadi dalam dialog ayah ini kita perlu lengkapkan cerita berdasarkan frasa-frasa yang diberikan dan bahan grafik yang ditunjukkan. Okay. Jika kamu perhatikan ya, cerita ini tentang arus karau. Ya, di mana Azrul juga pernah terbaca ya tentang seorang anggota keluarga yang telah menjadi mangsa arus karau. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, pihak keselamatan telah mengenal pasti pantai-pantai yang sering berlakunya arus karau dan memastikan kawasan tersebut tutup. Ya, ini untuk mengelakkan orang awam menjadi mangsa kepada arus karau. Ya, jadi Fifi ini apabila telah menerima maklumat yang disampaikan oleh Azrul, dia bercita-cita untuk belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ya, sebenarnya untuk kita menghadapi saat-saat ya arus ini, kita bukan sahaja perlu pandai berenang, tapi kita perlu mempelajari beberapa teknik. Ini yang perlu kita lengkapkan dalam dialog ayah. Okay, sebelum itu, jika kamu perhatikan, terdapat tulisan yang berwarna merah dalam dialog ini. Ya, tulisan berwarna merah ini ialah kata bantu yang telah digunakan dalam dialog. Kita juga perlu membina cerita berdasarkan kata bantu yang diletakkan di dalam frasa-frasa tersebut. Sebelum itu, mari kita tonton video tentang kata bantu. Okey, baiklah, kamu telah tonton dan baca video tentang kata bantu. Kata bantu terbahagi kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspek memberi penekanan pada masa, ya, dan kata bantu ragam memberi penekanan pada perasaan. Jadi kamu dah lihat contoh-contohnya. Sekiranya kamu tidak sempat untuk melayari ataupun menontonnya dengan teliti, kamu boleh mengulang balik video tadi untuk memahami apakah ia kata bantu aspek dan kata bantu ragam, dan penggunaannya telah cikgu sertakan di dalam video tersebut. Jadi sekarang tugas kita, aktiviti yang pertama, kita perlu membina ayat menggunakan kata bantu yang diberikan. Mari kita lihat grafik. Okey, grafik yang pertama ini ada perkataan kata bantu harus. Ya, dapat, sudah. Harus, tempat kosong, taklimat keselamatan. Dapat, tempat kosong, belajar teknik. Sudah, tempat kosong, cekap. Kita perlu menjadikan frasa ini sebagai satu cerita dan ayat. Okey, yang kedua, grafik yang kedua, mesti. Ya, mesti, mungkin, boleh ialah kata bantu.
Ya, mesti dipantau, mungkin kejadian, boleh membantu. Begitu juga dengan grafik yang kedua, kita perlu membina ayat atau cerita menggunakan frasa yang diberikan. Okey, grafik yang ketiga, ya, dia tulis itu awas, waspada, harus, karau. Ya, patut, pernah, masih merupakan kata bantu. Ya, patut peka situasi. Ya, pernah berlakunya arus karau dan masih bahaya. Berdasarkan dialog tadi, dialog ayah ni, kita perlu melengkapkan cerita ni. Kamu nampak animasi pensil ni? Ya, dia minta kita untuk menyambung cerita tersebut. Jadi hari ini cikgu akan bantu bagaimana kita menggunakan kata bantu dan frasa yang diberikan untuk menghasilkan ayat ataupun cerita. Frasa yang untuk grafik yang pertama, mari kita lihat ya. Ini dia sambung ya, dia sambung pada kamu juga. Cikgu terus ambil pada kamu juga. Kamu juga harus mendengar taklimat keselamatan semasa berenang. Dalam taklimat tersebut, kamu dapat belajar tentang teknik berenang dengan betul. Apabila sudah cekap, barulah kamu boleh berenang dengan selamatnya. Okay, ya, ini untuk frasa grafik yang pertama. Mari kita lihat grafik yang kedua dan frasa dia. Sewaktu berenang, kamu mesti dipantau oleh pengawal pantai. Mungkin sesuatu keadaan yang tidak diingini berlaku, pengawal tersebut boleh segera membantu. Ya, jadi di sini untuk grafik yang kedua, grafik yang ketiga. Akhir sekali, kamu patut peka akan situasi di laut. Pernah terjadi arus karau dan masih berbahaya kepada orang ramai. Jadi kita perlu berhati-hati. Okey. Ini ialah cerita yang kita gabungkan daripada kata bantu dan frasa-frasa yang diberikan berdasarkan grafik. Okay, jadi berdasarkan situasi ini, kita bukan sahaja perlu pandai berenang, tapi kita perlu mendengar taklimat dan sentiasa peka dengan situasi arus karau. Ya, jika kita dapat lihat keadaan ombak ataupun tepi pantai itu tidak seperti biasa, kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga, naik ke pantai dan menjauhi kawasan pantai. Dan jika kita ingin berenang pada ketika itu, pastikan ada pengawal pantai untuk mengawasi kita. Ya, sekiranya apa-apa berlaku, mereka boleh mengambil tindakan segera. Jadi berhati-hati ya murid-murid jika kita mandi di tepi pantai. Okay, kita teruskan pada latihan yang seterusnya. Aktiviti yang kedua, kita perlu isi tempat kosong dengan kata bantu yang sesuai berdasarkan ayat. Latihan ini perlu kamu lakukan dan buat dalam buku tata bahasa. Mari kita lihat soalannya. Okay, di sini cikgu sertakan 5 soalan ya, berkaitan dengan kata bantu dan juga jawapan untuk membantu kamu. Jadi cikgu harap kamu baca betul-betul dan jangan salah pilih jawapan yang telah diberikan. Ya, kamu baca dan kamu masukkan jawapan yang telah disediakan ke ruangan kosong. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Karina tempat kosong menyiram pokok bunga di taman bunga. Yang kedua, Akif tempat kosong menerima tawaran melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Yang ketiga, murid-murid 5 Ibnu Sinar tempat kosong membersihkan bilik darjah mereka. Keempat, Pakcik Ali dan Mak Minah tempat kosong bertolak ke Kedah pada hari Jumaat. Yang kelima, Encik Faizal tempat kosong bertugas di Jabatan Perternakan Ikan. Jadi di sini kamu perlu melengkapkan dengan kata bantu yang diberikan, iaitu pernah, sedang, telah, belum, akan. Ya. Semoga kamu dapat menjawabnya dengan lengkap dan baik. Okey murid-murid, tibalah masanya perkongsian nilai murni berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di kawasan berair dan ikutilah peraturan yang ditetapkan. Ya, ini cerita tentang arus karau tadi. Kita tidak tahu bilakah berlakunya arus karau. Jadi sebagai pengguna ataupun jika kita ingin berada di kawasan pantai untuk mandi manda, pastikan kita sentiasa berhati-hati. Jangan terlalu leka bermain sehingga kita tidak
peka keadaan persekitaran pantai. Pastikan kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Andai kata pada waktu itu tidak dibenarkan untuk pengunjung mandi-manda, jadi kita jangan memandai-mandai untuk turun ke laut dan mandi ketika itu. Ya, sayangilah nyawa kita, sayangilah ahli keluarga, jadi jagalah keselamatan kita walau di mana saja kita berada. Jelas ya murid-murid? Maka berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada video yang seterusnya. Ingat, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.